A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya dapatlah kita bertemu pada pagi yang mulia ini, setelah ataupun selepas kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, ditambah dengan zikir-zikir, doa-doa serta amalan-amalan untuk kita membawa bekalan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan-amalan kita. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung perbincangan kita mengenai talak, masih dalam perkara yang berkaitan talak, iaitu talak yang disyariatkan, yang dianjurkan sebaiknya supaya tidak berlaku salah guna kuasa talak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, cara talak yang paling lah, sebenarnya talak tu tak digalakkan, ya, tapi jadi kita sebagai manusia ni kadang-kadang ada batas-batas yang mungkin sesetengah suami itu terpaksa, kan, terpaksa ketika itu melafazkan talak. Walaupun dia dengan cara terpaksa pun, kadang dia kena berfikir jugalah, adakah wajar ketika itu melafazkan ataupun kena cara yang macam mana. Sebab itu undang-undang keluarga Islam ini disusun supaya masyarakat umumnya ada tengok peringkat macam mana nak melafazkan talak ataupun pasangannya nak memohon supaya dia diceraikan, dengan sebab-sebab yang tertentulah, bukan semata-mata kalau mohon cerai semuanya dapat ataupun semuanya lulus. Mahkamah kena teliti, mahkamah kena perhati. Lepas tu kalau wajar ada berlaku pecah belah, barulah mahkamah membenarkan. Kalau ada perkara ruang-ruang yang mahkamah nampak boleh diselesaikan, maknanya cuba selesaikan supaya mahkamah tahu dan berpuas hati
sama ada pihak-pihak ni boleh didamaikan ke ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, sebelum ini kita ada bincang tentang cara ataupun talak yang disyariatkan. Saya ulang sikit. Cara talak yang paling utama, iaitu cara talak yang paling baik menurut syarak serta bersesuaian yang dengan hikmah disyariatkan terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, menceraikan isterinya dengan talak 1 dalam keadaan isterinya yang suci daripada haid dan tidak disetubuhi. Ini yang paling utamalah, paling afdol kalau nak menceraikan. Maknanya tuan-tuan, bila suami itu nak menceraikan isterinya, pastikan suami itu isteri itu suci daripada haid. Ketika itu suami nak melafazkan talak, dia kena tahu suami tu ada haid ke tidak ketika itu. Itu satu. Yang kedua, bila dia suci itu bebas daripada dia tidak disetubuhi selepas haid dia yang terakhir. Pertama, pastikan dia suci daripada haid, tak datang haid lah ketika tu. Yang kedua, ketika dia suci, pastikan suci itu, dia itu, isteri itu tidak disetubuhi. Katalah semalam last dia datang haid dan dia mandi hadas, hari ni dah suci dah. Jangan suci dia dah suci tu. Ni contohlah tuan-tuan, minta maaf lah ni nak bagi contoh bagi faham. Katalah Khamis malam Jumaat dia dah mandi hadas kan. Lepas tu hari Jumaat, hari Sabtu jangan setubuhi dia. Jangan setubuhi dia. Kalau betul-betul pihak-pihak itu bersetuju nak bercerai. Sebab itu pihak mahkamah pun dia akan tanya, okey, isteri suci tak hari ni? Suci. Ada hubungan kelamin ke tidak? Maknanya ada persetubuhan ke tidak? Tak ada. Baru mahkamah berpuas hati membenarkan si suami itu melafazkan talak. Dan pihak-pihak tu kena jujurlah. Jangan semata-mata nak selesai cepat. Okey. Dia sebenarnya ada persetubuhan tapi tak beritahu yang sebenarnya. Akibatnya apa tuan-tuan? Sebulan, 2 bulan kemudian tiba-tiba mengandung. Pernah ada berlaku. Lepas tu rujuk kepada mahkamah. Macam mana ya encik? Masa bila kita tengok rekod mahkamah, dia menyatakan dia suci. Rupanya 2 hari sebelum dia nak bercerai tu ada berlaku persetubuhan. Jadi kena elakkanlah. Sebab itulah hukum syarak yang ditetapkan. Dan kalau boleh, lafazkan talak itu dengan talak 1 sahaja. Talak 1 kali pertama. Lepas tu ada peluang ruang untuk rujuk. Lepas tu macam masalah tu tak boleh diselesaikan. Cerai kali kedua. Jangan cerai talak 2. Cerai talak 1 kali kedua. Lafazkan talak 1 juga. Jumlahnya 2. Kalau terus talak 2, nanti 1 yang dah pernah berlaku campur dengan 2, takut jadi 3. Sebab itu mahkamah kena tanya teliti, apa maksud kamu melafazkan talak 2 ni? Maksud saya Tuan Hakim, niat saya adalah talak tu kali kedua, bukan talak 2. Kena berhati-hatilah. Sebab tu ada skrip
Ya, skrip lafaz talak tu kena ikut. Kena ikut apa yang tak apa, lafaz jumlahnya satu-satu, lepas tu kalau ada rujuk sekali lagi, rujuklah. Kalau dah tak boleh dah, rasa nak tak boleh dipulihkan, jalan terakhirnya mungkin bercerai juga, talak satu kali ketiga. Dia step-step. Sebab tu hikmahnya tuan-tuan, Islam ni dia faham. Islam ni memahami umatnya, umatnya. Kerana semua orang, semua peringkat ada masalah-masalah tertentu. Kita semua ni sama ada bekerja ke, tak bekerja ke, ataupun bersara ke, maknanya ada masalah-masalah tersendiri. Yang bekerja nak fikirkan nafkah isteri, nafkah anak. Yang bekerja nak fikir bayar duit kereta. Yang bekerja nak bayar duit rumah. Yang bekerja nak bagi mak ayah. Yang bekerja nak nak memenuhi keperluan keluarga. Contohnya nak pergi bercuti, alamak duit bajet tak ada. Semua. Yang tak bekerja lagilah, apa yang nak dia buat, tak ada pendapatan, tak ada nafkah, keperluan diri, asyik pinjam aja kan, asyik berhutang aja. Kerjanya tidak nak selesaikan hutang tersebut, masalah juga. Yang dah bersara pun mungkin rasanya lapanglah sikit, dah tak bekerja, sibuk sana sini, tapi memikirkan apa? Anak-anak kita pula, anak-anak kita, cucu-cucu kita pula. Jadi kita semua ni ada masalah-masalah, bukan masalah lah, tanggungjawab. Bila tak tunaikan tanggungjawab tu yang jadi masalah. Ada tanggungjawab, laksanakan, insya-Allah Allah akan permudahkan, ya. Kemudian talak 3 dengan sekali lafaz. Talak yang tidak menurut cara yang sebaiknya tidak bermakna talak itu tidak jatuh. Bahkan ia jatuh dengan apa cara sekalipun selagi syarat-syarat yang dijelaskan sebelum ini terdapat kepada suami. Dalam hal ini, jika suami melafazkan talak 3 dengan sekali lafaz, contohnya si suami itu cakap kepada isterinya, aku ceraikan kau talak 3, cakap macam itulah kan. Dalam satu masa, maka jatuhlah talak 3 sekaligus, sebagaimana disebut secara berasingan. Masuk berasingan, kalau dicakap aku ceraikan kau talak 1, jatuh talak 1 lah. Aku ceraikan kau talak 2, talak 2 lah, tak jadi 1. Ataupun bergaduh, terus lafaz aku ceraikan kau talak 3, sekali je tu pun jatuh talak 3. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan satu, gunakanlah satu. Marah macam mana sekalipun, satu. Kalau dia sebut 1 menyesal, oh nasib baik talak 1, kan? Kalau talak 3, faham-fahamlah. Kalau suami tu dah orang kata dah gila talak, dah apa kan, jadi dia rasa menyesal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal itu kekuatan kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Dia kena bukan berfikir tu tak bertindak. Berfikir tu biar tindakan itu dengan cara yang wajar, dengan cara yang waras. Jangan disalahgunakan, ya. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, engkau diceraikan dengan talak 3. Maka tuan-tuan, si suami yang melafazkan talak 3 sekaligus ataupun sekali lafaz, ataupun lafaz kali pertama dia terus sebut talak 3 di dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, maka jatuhlah talak
3. Jadi berhati-hatilah. Sebenarnya talak satu pun kalau nak sebut pun kena berfikir juga. Jangan sewenang-wenangnya kita ataupun si suami itu menggunakan sesuka hati. Jangan salah gunakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan ketetapan tersebut. Takut nanti kalau lafaz talak 3 sekaligus menyesal tak sudah. Baik. Taklik talak dengan sifat atau syarat. Tidak boleh dilakukan secara langsung atau dengan taklik. Talak boleh dilakukan secara langsung atau dengan taklik. Contohnya secara langsung tu apa? Lafazkan terus. Aku ceraikan kau. Langsung lah tu. Ataupun taklik. Kalau kau pergi rumah orang itu, jatuh talak. Dia pergi rumah tu, jatuhlah talak. Okey? Itu contoh umum lah. Taklik talak bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri atau orang lain. Maknanya tuan-tuan, suami menggantungkan jatuh talak isterinya. Dia tak nak cakap terus, tapi digunakan syarat itu untuk menggantungkan tidak berlaku talak secara langsung tu. Dia sebenarnya pun kalau cara macam ni, suami tu macam tak berani jugalah sebenarnya. Kalau dia kalau dah geram, dia nak lafazkan talak sekaligus, lafaz je lah. Tapi dia letakkan syarat, sesuatu perkara, sifat ataupun syarat yang dikaitkan dengan isteri ataupun orang lain. Contohnya, kalau isteri tu, kalau awak pergi, macam saya sebutkan tadi tu, kalau awak pergi ke rumah orang itu, jatuh talak. Kalau nak lafazkan, jatuh talak kepada awak, itu secara langsung. Kalau dia ada syarat, maknanya dia menggunakan syarat-syarat tertentu. Kalau awak ikut pintu ni, jatuh talak ke atas kamu. Maka sampai bila-bila pun kalau tak nak berlaku perceraian, pintu ni tak boleh keluar. Okey? Dia kena keluar pintu sana walaupun jauh. Kereta letak sini, dia kena keluar pintu sana. Itulah akibatnya. Okey? Ataupun awak jangan keluar daripada rumah ni. Sampai bila-bila tak boleh keluar. Pergi kerja pun tak boleh. Nak pergi masjid pun tak boleh. Nak pergi surau pun tak boleh. Jadi dia menggantungkan. Kalau dia terus cakap, aku ceraikan kau, kan? Kalau dia ada syarat, dia letak sesuatu syarat tertentu. Syaratnya apa? Supaya dia tak keluar daripada kawasan tersebut ataupun rumah tersebut. Tapi kalau dia langgar syarat, maka talak tu jatuh. Itulah dinamakan taklik. Contohnya, suami mengantungkan jatuh talak isterinya dengan kedatangan seseorang atau dengan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh isterinya atau orang lain. Orang lain macam mana tuan-tuan? Kalau ada pihak ketiga. Kalau abang, contohnya ini, kalau abang ada hubungan dengan perempuan itu, maka jatuhlah talak. Rupanya selepas itu dia berhubung lagi, berhubung lagi. Ataupun meletakkan syarat kepada si isteri. Kalau awak jumpa lelaki itu lagi, jatuh talak. Dia jumpa lelaki itu, maka jatuhlah talak. Kadang-kadang ada keadaan dia, kalau awak
bermesra dengan lelaki tersebut, maka jatuhlah talak. Itu dah lebih kepada sesuatu perkara yang tak sepatutnya. Ataupun kalau mak awak datang tanpa pengetahuan saya, jatuh talak. Isteri ni mungkin dia sibuk hal rumah, hal anak, nak kena kemas rumah semua ni, dia pun lupa. Tiba-tiba mak dia datang, dia tak bagi tahu, pun boleh menjatuhkan sekiranya ada lafaz yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu. Contoh talak yang dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata kepada isterinya, engkau tercerai ketika ayahmu datang, atau engkau tercerai dalam bulan Ramadan. Inilah yang contohnya lah. Dia sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kalau nak melafazkan talak, jangan cakap cerai dulu. Cakap syarat sifatnya apa. Kalau ayah kamu datang, maka jatuhlah talak ke atas kamu. Mungkin pada suami tu beranggapan keluarga isteri tu banyak masuk campur, contoh kan. Jadi dia letak syarat begitu. Ataupun nanti bulan Ramadan, maka jatuhlah talak. Masuk je bulan Ramadan, jatuh talak. Okey? Jadi yelah, sepatutnya tak adalah guna. Tapi ini nak diberikan contoh yang untuk kita berhati-hatilah. Sehubungan itu, apabila ayahnya datang atau masuk bulan Ramadan, jatuhlah talak. Jadi sebab itu kalau nak melafazkan talak ni tuan-tuan, biar logik sikit. Kadang-kadang ada sesetengah tu lafaz berkaitan dengan makanan. Kalau awak makan Maggi, maka jatuhlah talak. Sampai bila-bilalah selagi isterinya tak langgar, isterinya tak boleh makan Maggi lah. Tiba-tiba pula datang bulan Ramadan, dia beli murtabak Maggi. Dia beli murtabak Maggi, mengandung pula tu rupanya mengidam makan Maggi, tak basah-basah. Jadi ingatkan makan Maggi tu sahaja, tapi baru teringat, oh, makan murtabak dalamnya ada Maggi, maka tak bolehlah juga. Kalau dia cakap, kalau awak makan murtabak Maggi, tak apa lagi, ada Maggi tu dalam murtabak. Kalau Maggi tu semata-mata tuan-tuan, dia umum, sama ada luar makanan ke dalam makanan ke, maka yang syaratnya tu tak boleh bila dilafazkan dengan syarat begitu, sampai bila-bilalah dia tak boleh buat. Kalau dia buat, bermakna dia langgar lafaz ataupun syarat tersebut. Baik, contoh talak yang dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata kepada isterinya, engkau akan tercerai jika keluar dari rumah ini. Itu syarat. Ataupun jika engkau keluar dari rumah ini, maka jatuhlah talak, ataupun tercerailah engkau. Maka sampai bila-bila tak boleh keluar daripada rumah tersebut. Kalau dah duduk je dalam rumah tu, sampai bila nak duduk? Mungkin dia perlu juga kehidupan di luar, kena bermasyarakat. Bila bermasyarakat ni tuan-tuan, mesti dia kena keluar. Mungkin ada mesyuarat surau ke, mesyuarat kampung ke, mesyuarat PIBG ke, jemputan kahwin ke, mesti dia kena keluar daripada rumah tersebut. Kalau dia cakap, jika awak keluar pada malam ini, maka jatuhlah talak. Malam tu sahaja dia tak boleh keluar. Nak keluar tunggu esok.
Jadi kena lafaz tu kena lengkap dan faham. Okey. Dia walaupun cakap kalau engkau keluar malam ini jatuh talak, lafaz tu tetap walaupun niat kita tu malam itu saja. Sebab talak ni dia bergantung kepada lafaz, bukan kepada niat semata-mata. Kalau niat semata-mata, tuan-tuan, dia pada kinayah. Talak secara kinayah. Contohnya, kau tak ada kaitan dengan aku lagi. Apa maknanya niat tu? Kena diperjelaskan. Kalau dia kata, malam ini kamu tidak boleh keluar. Jika kamu keluar pada malam ini, maka jatuhlah talak. Sama, dia kena lafaz tu kena lengkap. Kalau malam ini sahaja, maka besoknya dia boleh keluar. Okey? Ataupun malam ini kamu tak boleh keluar. Jika kamu keluar, maka jatuhlah talak. Dia tak sebut malam ini. Maka kat situlah kenapa kamu tak sebut malam ini, perkataan malam ini. Tu talak tu jangan disalahgunakan. Sebaik-baiknya guna bila keadaan yang betul-betul dah jadi mudarat, dah berlaku pecah belah ke, jadi takut nanti kalau tersalah lafaz akan menyebabkan penyesalan yang dihadapi oleh suami tersebut. Oleh yang demikian, apabila isteri itu keluar dari rumah atau saudara lelakinya masuk ke dalam rumahnya, maka jatuhlah talak. Kalau katalah si suami tu dia tak selesa dengan adik-beradik isteri dia, main datang je kan, tak minta izin. Sebab itu kita ni tuan-tuan, Islam dah ajar nak datang ke rumah saudara-saudara kita ni perlu minta izin. Sehingga kan dalam Al-Quran ada menceritakan, ada berpesan, sampai je ke rumah minta izin. 3 kali tak jawab salam tu, maka beredarlah dulu. Beredar dulu. Begitu juga dengan hubungan kekeluargaan. Walaupun mak ayah, walaupun adik-beradik, sebelum nak datang tu pesan, Mina, ayah nak datang minggu ni, boleh tak? Baik, okey, nanti tanya suaminya dulu. Itu yang sepatutnya. Tapi kita dalam masyarakat ni tuan-tuan, jangan kena memahamilah. Walaupun isteri tu kena dengar cakap kita, tapi memahami, seimbangkan. Sebab bila isteri tu dah bersama dengan kita, dengan suami tu, dia dah lepas daripada tanggungjawab daripada keluarga dia. Dia dah seolah-olah macam dia dah tinggalkan keluarga dia. Tapi dia masih perlukan keluarga dia juga sebenarnya. Apalah salahnya? Yang penting sekurang-kurangnya diberitahu, dimaklumkan. Nanti tak adalah terkejut kalau tiba-tiba kita balik rumah, balik dari kerja, siapa pula yang datang tu? Kenapa isteri aku tak bagi tahu aku? Itu kita kena memahami, kena berpesan juga kepada isteri kita. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna 'inda syurutihim. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan pada lafaz dia tu. Kalau dia kata malam mulai hari ini kamu tak boleh keluar, mulai start inilah tak boleh keluar lah, itulah syarat dia. Kalau kamu keluar sampai bila-bila, minggu depan ke apa ke, tiba-tiba dia keluar, sidai baju pun tak boleh. Kena hati-hati tuan-tuan.
Maknanya kalau dia kata malam ini ataupun hari ini kamu tak boleh keluar, hari itu je lah, kena tunggu esok, terpaksa lah. Kalau tidak berlaku perceraian tu. Jadi kena berhati-hati. Sebab dia terikat dengan syarat yang dia tetapkan, yang dia lafazkan. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan bahawa syarat-syarat yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu perkara diambil kira oleh Allah selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terikat. Kalau si suami itu menetapkan syarat apa yang dilafazkan itu je lah. Sebab itu kena jelaskan, lengkapkan lafaz yang dia ucapkan. Kalau malam ini awak tak balik, jatuh talak. Ataupun kalau awak tak balik sebelum pukul 10 malam, jatuh talak. 9.59 sempat sampai rumah, selamat lagi. Masuk je 10 malam, tak masuk rumah tu, maka jatuhlah talak. Lepas tu kena tengok sampai di rumah tu macam mana. Adakah dah sampai laman rumah tu ataupun dah masuk ke dalam rumah? Kena pastikan. Kat situ barulah tengok niat dia macam mana. Baik. Kesan daripada talak ta'liq, dia talak ta'liq ni, dia bukan ta'liq yang lafaz pada surat nikah tau. Ni lafaz ta'liq yang dilafazkan begitu saja. Macam dia cakap je lah, aku ceraikan kau, aku lepaskan kau. Tapi dia melafazkan masa tu juga dan meletakkan syarat. Kalau yang cerai ta'liq tu, lepas akad nikah tu kan ada suami melafazkan ta'liq tu kan, itu hanya ataupun nak menetapkan supaya suami tu beringat akan tanggungjawab yang dia lafazkan ta'liq tersebut. Dan kesan daripada talak ta'liq itu akan menyebabkan perkara-perkara berikut. Kesan daripada talak ta'liq tu. Yang pertama, talak tidak jatuh selagi sesuatu yang disyaratkan itu belum berlaku. Contohnya suami cakap, kamu tidak boleh keluar daripada pintu ini. Itu syaratnya. Kalau tak nak berlaku perceraian, syaratnya jangan keluar daripada pintu ni. Kena keluar pintu tu. Itu syarat. Sebab selagi tak langgar syarat tu, selagi itulah takkan berlaku talak. Ataupun jangan kamu keluar daripada rumah ni. Kalau kamu keluar daripada rumah ni, jatuhlah talak. Jadi kalau dia keluar, dia dah langgar syarat lah tu, yang dilafazkan, yang ditetapkan oleh suami. Kalau dia tidak keluar sampai bila-bila, maka sampai bila-bila, maka akan tidak akan berlakulah talak selagi dia tidak keluar. Kalau dia keluar, maka jatuhlah talak. Yang kedua, kesan daripada talak ta'liq ini, kehidupan berumah tangga masih kekal dengan segala hukum dan kewajipannya selagi syarat yang dikaitkan dengan talak itu belum terjadi, walaupun ia pasti berlaku. Contohnya tuan-tuan, kalau awak pergi ke masjid itu dengan kuliah, ada juga dia asyik mungkin si suami tu tak suka dengan AJK masjid tersebut kan. Dia pun macam dah tawar hati dah dengan AJK tersebut. Lepas tu dia cakap dengan isteri, saya
saya tak minat lah dengan AJK masjid ni. Bukan dia tak minat masjid tu, AJK dia contoh kan. Kalau awak pergi ke masjid ni jatuh talak, takut-takut nanti AJK tu tanya isteri, mana suami awak kan. Lama tak nampak, rupanya si suami tu kecil hati ya. Jadi selagi dia tak langgar syarat tersebut, selagi itulah rumah tangga masih kekal. Itu yang dia nak letak taklik tu. Kalau dia cakap aku ceraikan kau, dah jatuh dah, tak ada syarat dah, apa lagi cerai, jatuh talak je lah. Kalau dia letakkan syarat, selagi syarat itu tidak dilanggar, maka selagi itulah kehidupan berumah tangga masih kekal dan tanggungjawab masih dijalankan seperti biasa. Walaupun taklik yang dicakap itu belum berlaku, kemungkinan pasti akan berlaku. Sampai bila nak terikat benda-benda tu kan? Contohnya, suami berkata apabila tiba bulan Ramadan engkau tercerai. Maknanya kalau adalah suami yang melafazkan sedemikian, tunggulah Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan. Tapi tak perlulah kan. Ini cuma untuk makluman saja ataupun pengetahuan. Dan talak jatuh sebaik-baik sahaja syarat yang dikaitkan itu berlaku. Suami tidak perlu melafazkan talak yang baru. Maknanya kalau talak yang dilafazkan itu, maka talak itu je lah berlaku. Jangan lafazkan talak yang baru. Katalah tuan-tuan kan, ni contoh. Si suami itu kata, kalau awak pergi ke rumah orang itu, maka jatuhlah talak. Sampai bila-bila dia tak pergi ke rumah itu, isteri itu kan. Tapi dalam pertengahan dia jaga taklik tu tuan-tuan, tiba-tiba suami isteri tu bergaduh. Okey, suami isteri tu bergaduh. Bergaduh. Si suami itu melafazkan talak yang lain pula. Aku ceraikan kau. Maknanya talak aku ceraikan kau tu dah berlaku. Andai kata berlaku pelanggaran taklik yang pernah dahulu dia lafazkan sebelum dia melafazkan yang langsung ni, maka yang taklik tu masih berjalan lagi. Kecuali tuan-tuan, katalah aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, contohlah maka yang tu jatuhlah tiba-tiba pula. Lepas tu kena tunggu edah 3 kali suci. Edah 3 kali suci. Dah habis edah, si isteri tu pergi ke rumah orang itu. Dia langgar taklik tu lepas dia dah habis edah. Yang lafaz terbaru tu, maka masa dia langgar tu dah tak relevan dah. Sebab dia dah habis edah yang lafaz yang terbaru. Kecuali kalau dia masih dalam edah lagi. Faham tuan-tuan Rasa faham ya? Dia ada mula-mula dia lafaz taklik, dia tak langgar lagi. Tiba-tiba tengah masa menjaga lafaz taklik tu, dia suami tu melafazkan talak yang baru pula. Suci 3 kali suci, edah dia dah habis. Tiba-tiba lepas habis edah dia langgar pula taklik yang pernah dia langgar dulu. Maka yang dia langgar tu tak ada kesan apa-apa, sebab talak secara langsung tu dia dah langgar, dia dah lafazkan dan habis edah dia. Kalau contohlah dalam edah si isteri tu
dia langgar ta'liq yang pernah dilafazkan oleh suami, baru jadi pelanggaran ta'liq. Sebab iddah ni tuan-tuan, isteri tu tak bebas lagi. Sebab suami tu boleh merujuk dia, boleh ambil dia balik, walaupun dia rasa tak setuju. Itu hukum syarak. Dan dia kena pastikan dalam iddah dia tu ada pelanggaran ta'liq yang pernah dia buat ke tidak. Kalau dia tak langgar, sampailah habis iddah dengan lafaz yang terbaru itu, maka tidak menjatuhkan talak. Kalau dia langgar dalam iddah, jatuh talak. Kalau dah habis iddah, maka tidak menjatuhkan talak. Ini kadang-kadang kita kena cek lah betul-betul. Kena bagi pastikan mana lafaz yang pertama, mana lafaz yang kedua, mana yang dia langgar, mana yang dia sebut secara langsung, supaya nak pastikan ketentuan tu jatuh talak ke ataupun jatuh talak berapa ke. Nak pastikan kedudukan talak yang pernah diucapkan oleh si suami, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi nak dibincangkan tentang talak ni, supaya kita kena berhati-hati, ya. Supaya kita ni tak menyalahgunakan lafaz yang dibenarkan. Walaupun dibenar, tapi kita kena berfikir juga supaya kita tidak menyesal kemudian hari, tuan-tuan, ya. Ini peringatan semualah, termasuk diri saya sendiri, ya. Saya pun suami, kita yang di hadapan saya inilah, tuan-tuan, ya. Dan apa pun kita nak ada masalah-masalah tertentu, kita berbincanglah sebaiknya, supaya masalah-masalah yang kita hadapi ni dapat diselesaikan. Sebenarnya masalah ni pun boleh mendatangkan pahala sebenarnya. Kita berusaha, kita berikhtiar. Macam mana kita nak selesaikan, macam mana kita nak harmonikan. Mungkin dengan cara masalah kita nak selesaikan itu, kita dekatkan diri kepada Allah. Kita, ya Allah, bantulah masalah yang aku hadapi ni, bantulah macam mana nak selesaikan, Sebab manusia ni, tuan-tuan, dia bila dah senang, bila dah lapang, manusia ni mudah lupa dengan Tuhan, mudah lupa dengan Allah. Dia rasa senang, tak ada masalah, tak ada apa pun, biasa-biasa. Dulu kalau ada masalah, barulah ingat, ya, ingat Allah, barulah nak kembali ke pangkalan. Bila dah selesai, dia lupa balik. Itulah yang pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Ada masalah, ada musibah, baru minta tolong, dengan nabi-nabi mereka, kan. Bila dah senang, tinggalkan nabi mereka pula. Itu yang kita tak mahu tu. Dan bila kita ada masalah, kita selesaikan ataupun fikirkan macam mana ikhtiar-ikhtiar yang boleh kita lakukan bagi nak selesaikan masalah-masalah tersebut, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya masalah-masalah yang dihadapi masing-masing tu dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah pada yang akan datang, kita akan bincangkan pengecualian dalam talak. Apa yang dimaksudkan ada talak yang terkecuali, ya. InsyaAllah banyak yang kita kena tahu supaya kita fahamlah, setiap tindakan-tindakan kita ni sebagai suami. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita, tanggungjawab kita menjalankan
ya, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita semua akan disoal, dipertanggungjawabkan, dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang kita lakukan. Ada soalan tuan-tuan? InsyaAllah kalau ada nanti kita bisik-bisik kat luar lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.